sampai 2.5 ni adalah LAN lah. Yang 2.6, 7, 8 yang ni reference model tu, OSI. So OSI yang ini ada dua layer. Layer yang satu ni dekat sini 2.6, transmission technology, basically physical layer. Dan 2.7 dan 2.8 ni ialah dekat dalam second layer, data link layer. So yang data link layer yang ni dekat bawah ni, lower layer, data link layer lower layer, yang ni data link layer upper layer. So dia ada dua. So yang ni berkaitan dengan macam mana dia punya conversion daripada media punya data yang frame tu, dia convert into apa nama tu, binary, machine punya tu, machine readable binary, 1010 binary. Yang media tu belum tentu 10, of course 10 lah digital, tapi dalam format yang dia hantar melalui media. Contohnya kalau wireless dia guna wave kan, frekuensi. Kalau dia guna copper wire, dia guna digital 180, 3 and 5 volts. Okay, kalau untuk fiber optic dia guna cahaya kan, light emissions punya tu, data. Dan dia hantar dekat upper layer, data link dia upper layer, untuk dia convert into apa ni, dekat sini on data link layer punya protocol lah, language, macam mana dia convert daripada apa tu, daripada digital 1 and 0 into apa, dia pecahkan ke dalam bentuk data dan controls. So basically yang data link layer ni, upper layer ni controlling dia punya connection, establish connection, handling connection, dia panggil handshaking. Dua-dua kena synchronize dekat sini. Okay, so basically yang kita cover, yang 21 sampai 25 ni local area network lah. Start dengan apa dia local area network tu, macam mana bentuk dia, and then dia punya equipment, macam mana kita nak provide address. Yang ini kita dah buat dekat dalam lab 3 basically. Nanti awak review lab 3 kan, dia punya step by step macam mana kita nak design dia punya network tu, local area network, and then kita sambungkan guna dia punya media kan. Ada yang pakai apa, copper wire, dia pun kita panggil straight through cable, satu lagi crossover cable, dan lain-lain lah dekat sini kan, apa, serial cable dan sebagainya. Kalau wireless, dia guna NIC, wireless NIC dan sebagainya. Hardware interface ni dia punya, itulah dia punya connection di antara device ke device. Yes. Yeah. Oh sorry, awak tak bagi tahu saya. Sorry, saya okay, sekarang nampak tak? Tapi belum lagi lah, baru dekat sini. Yang tadi tu yang saya cakap tu, yang ni awak tak nampak kan tadi kan? Sekarang nampak kan? Nampak tak sekarang? Okay, so yang tadi yang saya cakap tadi, okay, daripada 2.1 sampai 2.8, 2.1 sampai 2.5 tu adalah local area network punya info lah. Okay, 2.6, 2.7, 2.8, 2.6 ni ialah physical layer, first layer OSI layer. Okay, yang physical layer OSI layer ni dekat dalam chapter 1 punya tu. Okay, saya cek dulu dia dekat mana physical layer, yang OSI layer punya tu. Ni OSI layer, buku surat 5. So kita akan cover 3 layer kat sini ni, physical layer, dan ada 2 layer lah, bukan 3, 2 layer. Physical layer dengan logical layer. Yang physical layer punya tadi tu ialah 2.6, kemudian okay, physical layer, transmission technology. Kemudian 2.7 dan 2.8 ni dekat
data link layer. Okay. Data link layer tu nombor 2 data link layer tu dekat yang nombor 2 ni kan. Yang ni nombor 2 data link layer. So but then data link layer ni dia ada dua sub layer. Satu dipanggil up layer, satu lagi disebut sebagai ni kan logical link layer ni dia ada dua. Tu dia kat sini. Ni logical link control ni yang under TCP/IP, tapi dia sama lah. Basically yang ini dia punya dia punya guideline, but the real implementation tu dekat sini. Kat ni untuk yang TCP/IP lah, internet punya application, internet implementation. Okay. So dia ada dua, media access control dengan logical. So basically 2.5 2.6, 2.7, 2.8. Okay. So yang 2.8 tu ialah yang ini media access ni, yang sini media access. Apa kerja dia? Dia yang ini ialah convert yang data yang didapat daripada physical tu dalam bentuk media punya formatting, yang coding tu kan. Kalau dia pakai copper wire, dia pakai voltage kan, voltan kan. 3 volt, 0, 3 hingga 5, 1. So 1 and 0 kan, 1 dengan 0. Kalau dia guna fiber optic, of course dia guna cahaya lah kan. Dia guna cahaya punya tu, lighting punya tu, signaling. 1 and 0 juga pakai cahaya. Kalau dia guna wireless, dia guna airborne, dia guna frequency. Okay, microwave ni. So dia convert juga dalam microwave. Microwave tu adalah gelombang kan, gelombang bunyi. Tapi gelombang bunyi adalah julat yang terlalu kecil sehingga kita tak boleh dengar kan. Itu dia punya microwave. Yang kita boleh dengar ni, yang dia ada range dia. Okay. Range yang telinga kita boleh dengar. Kurang daripada tu maknanya dia punya frekuensi terlalu besar, macam kurang bawa frekuensi rendah lah kan. Suara yang macam suara yang lagi besar lah, macam suara lembu ke kan. Kalau suara kecil tu high frequency, macam suara burung kan, lebih kurang tu. Kecil lagi sehingga kita tak boleh dengar juga, di luar daripada julat kemampuan telinga kita boleh dengar kan. Lepas tu besar pun, high frequency pun kita tak boleh dengar. So basically dia guna yang ada high frequency punya, dia lagi cepat menghantar. Okay, so tu. So ini yang kita akan cover. Tapi just basically dia tak detail pun sebenarnya. Okay. So kita masuk chapter 2. So again dekat sini apa yang awak akan dapat kan. Pertama dia punya theory behind LAN technology. Yang ini physical and data link layer. So apa dia LAN tu? LAN maksud dia apa? Dekat sini dia sebut is a network that interconnect computer in a limited area such as home, school, computer lab or office building using network. So basically apa dia? Yang penting dekat sini LAN tu ialah interconnect, computer network that interconnect. So basically ialah rangkaian, network tu rangkaian kan, rangkaian rangkaian sambungan network, interconnect tu kan. Network komputer, maknanya komputer dengan komputer lah disambungkan in a limited area, maknanya dalam kawasan yang kecil. Contoh macam dekat rumah kan, paling kurang 2 device, 2 komputer. Not necessarily komputer lah, handset ke kan, handset dengan komputer, komputer dengan komputer, komputer desktop dengan laptop kan, at least 2 dekat dalam rumah contohnya, ataupun dekat sekolah. Sebenarnya yang local area network ni mungkin daripada satu bilik, dia dalam satu bilik tu satu local area network, ataupun lebih daripada satu local area network, tapi masih dalam kategori local area network walaupun dia combine sekali kan, mungkin 2 ataupun lebih local area network, masih dalam satu
dalam bilik dikira sebagai local area network. Kalau dia antara bilik dengan bilik, maknanya lab dengan lab, dia combine sekali pun masih dia dikira kan? Mungkin dalam satu tingkat yang sama kan, masih dikira juga local area network. Lepas tu antara tingkat dengan tingkat masih dikira local area network. Ataupun bangunan dengan bangunan dalam satu kawasan masih juga dikira local area network. Macam bangunan lab kita dekat bawah tu kan, disambungkan network dia dengan bangunan pentadbiran, masih juga dikira local area network dekat bawah tu kan. Lepas tu antara bangunan pentadbiran universiti lah, universiti punya tu kan, bangunan tempat apa tu, lecture punya hall apa semua disambungkan dengan college kan, college kediaman, itu masih dikira juga dalam satu kawasan walaupun apa dah ada jarak sikit kan, jauh sikit, tapi masih juga dikira local area network. Tapi kalau dah jauh sangat, dua kampus yang berbeza, satu kampus dekat Bagus, satu lagi mungkin dekat antara, dia ada satu bangunan UTHM punya juga kan, antara dia dekat mana, dekat Jorak rasanya tu kan, antara UTHM Pago dengan Muar tu, dekat Jorak rasanya dekat situ ada satu bangunan UTHM punya. Kalau disambungkan tu, walaupun dia satu bangunan je, dia dikira kampus lain, maknanya ini apa, dah bukan local area network lagi, ini dah campus area network tu kampus. Apalagi kalau macam dekat UTHM Induk dengan UTHM Parit Raja. Parit Raja ada satu kan dulu kan, mungkin awak tak sempat buat Parit Raja kan, kat bandar tu Parit Raja, dia ada satu UTHM punya. So dia ada dua kampus kat Parit Raja, satu kampus bandar, satu lagi kampus Induk. Ini dipanggil campus area network, bukan local area network lagi. Tapi local area network tu basically gabungan network, gabungan network yang kecil lah. Satu network tu paling kurang ada dua. Okay. Dekat sini dia kata connected using network media. Maknanya network media tu can be wired, can be wireless. Yang wired ni fiber optic, copper wire, apa-apalah yang dia sambung tu kan, ada physical punya connection. Tapi kalau yang wireless punya, dia tak ada physical connection, dia guna airborne kan, dia guna udara. Okay, ataupun dia guna apa lagi, cahaya kan, cahaya yang dia tak guna kabel, dia pakai infrared ke kan, tu boleh juga. Okay. Tapi infrared ni tak jauh lah, yang jauh tu dia pakai fiber optic, tapi dia ada kabel dia. Okay, itu anyway ialah media lah, kita sebut sebagai media. Kemudian dia kata LAN, ni kita boleh bezakan di antara LAN dengan WAN in terms of dia punya behavior dia. So LAN tu lebih kurang dia kecil lah kan, dia punya area dia. Jadi yang LAN ni ialah kita sendiri yang handle, usually managed by organisation. Tapi wide area network, yang ini bukan organisation tu yang manage. Yang manage siapa? Yang handle admit ni ISP, internet service provider, contohnya macam Telekom kan, Nexus ke whatever lah yang provide network tu. Okay. So yang ini LAN managed by the organisation, WAN managed by other organisation yang provide services, network services. Kemudian LAN ni dia kata apa? Usually high data rate transfer, smaller geographic area, kecil dia punya kawasan dia, tapi high speed. Sebab siapa yang handle? Sendiri handle kan, jadi dia boleh itu, especially untuk kegunaan, contohnya buat editing video tu kan, dia guna yang high speed punya LAN, pakai fiber optic tu kan. Okay. Sebab kalau guna kabel je, of course kalau Cat 7 tu boleh sampai 10 gig boleh dapat dah, 10 gigabit punya tu, gigabit per second. Tapi masih tak cukup juga, ya. Sebab yang fiber ni lagi laju daripada tu, ya. Dan not least line, dia kata smaller geographic and lack of need for this telecommunication line. Not least line, lack of lease line. Lease line tu apa? Kita sewa. Kita tak sewa line dalam apa company ataupun dalam universiti, kita tak sewa universiti. Cuma lain sikit lah yang dekat Pagoh tu, sebab kita sewa siapa?
keseluruhan bangunan tu kita sewa daripada Sandabi kan, Coastal sikit lah. Tapi basically biasanya tak disewa lah, bangunan sendiri. Jadi dia pasang pun kabel sendiri dan infrastructure sendiri Yang one ni disewa, dia terbalik, high speed one, low speed, lease line not lease line, one lease line. Internet yang ini dia one punya teknologi, dia guna ATM ke ataupun frame relay ke, yang ini. Dekat sini ni yang one punya tu dia pakai apa, ATM teknologi, ATM synchronous transformer punya tu teknologi ATM bukan ATM yang tempat ambil duit tu kan. ATM ni ialah dia punya teknologi transmission dia sini, dia untuk yang sini dia internet, ATM, dia pakai apa lagi, frame relay, frame relay, dan ada banyak lagi proprietary punya frame relay, FR, dan yang Cisco dia ada Cisco dia punya sendiri, dia punya tu teknologi dia guna Cisco punya. Kemudian kabel dia guna dekat sini dia guna kabel dia dekat sini, ArcNet, token ring, other technology standard have been used in the past, but Ethernet over twisted pair. So yang Ethernet ni dia pakai kabel twisted pair, TP kabel, twisted pair, ataupun dia pakai wireless lah, Wi-Fi kan. Ada ni yang untuk Ethernet punya lah. Ethernet biasa diguna sekarang ni, Ethernet tak pakai lagi, ArcNet dah tak pakai, ni proprietary ArcNet ni. Kemudian token ring ni IBM punya dengan Apple dia tak pakai pun dah. Yang sekarang yang masih dipakai sampai sekarang ni lah, nama dia Internet Technology. Dan topology ni apa dia? Topology ni adalah dia punya top view kan, in terms of physical lah. So network topology is the arrangement of various elements. So basically dia punya interconnections between nodes. Nodes tu maksud dia apa? Tak kira lah dia apa tu, equipment untuk network ke ataupun host ke. Host tu komputer lah, mobile phone tu kan. So itu nodes, kita panggil sebagai nodes. Kalau kita sambungkan antara nodes dengan nodes, sama ada equipment ataupun komputer, host, kita sebut sebagai link media kan. So itu arrangement tu maksud dia punya sambungan di antara elemen-elemen tu. Nodes ke apa semua kan kita sebut sebagai computer network. It's not biological network lah kan. Biological network lain, computer network we talk about network kan. Essentially it is a topological structure. Maknanya dia punya bentuk bentuk sambungan di antara elemen tu, and can be in in physical punya view yang kita nampak. Tapi network ni not necessarily based on physical, sebab bila kita create dalam satu local area network, kita separate into more than one network, itu kita sebut sebagai logical punya network. Logical tu maksud dia apa? Kalau katalah dekat sini saya buat tadi dengan session satu, kita ada satu switch, tapi kita basically create 4 department dekat sini. Satu admin department kita letak dalam VLAN 1, sales department yang kedua kita letak dalam VLAN 10, store department. Biasa yang ini untuk yang ni lah, untuk apa, untuk restoran punya kan. Dan admin ada, sales ada, bahagian marketing ni kan, sales tu dia buat flyers ke, dia buat apa semua. Yang admin ni admin keseluruhan ni. Kemudian yang store ni dia punya warehouse dia. Yang kitchen ni yang tukang masak dia kan. Contohnya lah mungkin KFC ke kan, tak sesuai KFC kan, tapi kena adalah kitchen kan, restoran. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada satu switch je. Switch ni ada 24 port. Kalau kita ada 4 department kan, sepatutnya kita kena ada switch masing-masing kan, setiap department ni kan. Tapi tak semestinya kan. Dia cuma sediakan satu switch je, supaya semua department ni dia disambungkan dengan menggunakan switch yang sama sahaja. Sebab apa?
switch ni ada 24 port. Dan kita nak guna yang port dia cuma ada 8 je. 2 dekat department admin, 2 sales, 2 store, 2 kitchen. Buat apa nak beli banyak-banyak kan? Sedangkan memang ada 24 port dekat situ. Kita pakai je lah. Cumanya kita kena configure. So kalau kita tengok secara fizikal, dekat sini ada satu LAN sahaja sebab dia disambung dekat satu switch. Ada satu LAN sahaja. Okay, kalau nak dua LAN yang fizikal punya, kena ada dua switch. Dan dia tak boleh maknanya orang lain tak boleh ganggu dia punya tu. It's not connected between two LANs lah. Maknanya LAN satu dia tak boleh ganggu LAN dua. Dia tak boleh hantar paket dekat LAN yang dua. Hantar paket dekat komputer dekat LAN tu tak boleh sepatutnya. Okay. Itu kalau fizikal lah, kena ada dua yang separate. So maksud dia apa? Yang ini ni satu lagi dekat sini yang separate punya kan, dekat sini yang apa nama yang lain punya. So yang ini maknanya ada dua physical local area network. Dekat sini satu dan dekat sini satu. Tapi kalau kita nak configure secara virtual, secara logical, tak perlu kita ada dua separate punya network. Kita tak perlu ada dua switch. Kita perlu satu je dan kita boleh divide into multi local area network lah, yang kecil kan. Ini ada satu jadi empat. Kita dah satu jadi empat. So macam mana nak buat dia? Macam mana nak buat? So cara dia ialah, first kita kena decide dia punya VLAN dia. Contohnya VLAN 1 ni untuk admin department. So yang ini kita tentukan VLAN dia. Okay. Dia punya VLAN. Okay, VLAN number dia dan contohnya apa? Ini VLAN number kan. Contohnya VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Lepas tu kita daripada VLAN tu kita tentukan dia punya tu. Dia punya network address dia. Okay, address dia. Network address dia apa? Untuk VLAN 1 kita ambil yang type C punya ni, type C. Dia ada 3 jenis tu kan. Type A, type B, type C kan. Kenapa nak guna type C? Type C ni yang kecil punya, dia punya scale kecil. Kalau type B besar punya, 65,000 punya tu. Tu bilangan komputer. Kalau type A lagi berapa? 1 bilion punya kan. Okay. Jadi kita tak perlu besar-besar, so kita pakai type C je lah. Boleh juga type B, type A boleh pakai juga walaupun dia size dia besar. Tapi kita boleh kecilkan dia menggunakan netmask dia. Itu nama dia apa? VLSM, Variable Subnet Masking punya tu, configuration. Walaupun dia besar tapi dia boleh dikecilkan juga. Jadi kita boleh pakai A dengan B pun boleh pakai. Tapi kita guna type C dekat sini Jadi 192.168.1 untuk VLAN 1. Okay, .10. So dekat sini untuk 20 je 192.168.20 untuk VLAN 20. Untuk VLAN 10 dekat sini mana kita boleh letak berapa? 10 lah kan. Okay, so then dekat situ ialah 192.168.10.0/24. Apa /24 tu? Ni /24 tu dia punya net masking. Okay, subnet mask. Subnet mask tu untuk apa? Dia punya network dia punya separation between host dengan tu. So maksud dia apa? Dekat sini kan ada berapa ada berapa dekat sini ada berapa bahagian? Ada 4 bahagian ni. Ada video dekat sini. Ada 4 bahagian kan? IP ni kan IPv4 kan, bahagian 1, 192, dan diselangi dengan dot. Jadi 4 bahagian kan. Jadi yang setiap bahagian ni 8 bit. Jadi kalau 24 maknanya ada 3 bahagian ni kan. So yang /24 ni adalah maknanya pemesah di antara network punya bahagian dengan subnet punya bahagian. Okay. Kalau network dia ada 3 bahagian lah. Ni 8 bit, 8 bit, 8 bit. So dia occupied 3 bahagian. So jadi yang last tu, satu bahagian tu je dalam IPv4 tu 8 bit ni, inilah yang sebenarnya address untuk dia punya host dia. Maksud dia apa? Ni kalau kosong ni dalam decimal kan, dia ada 8 bit.
Jadi basically ada 256 combinations, maknanya 256 PC yang kita boleh letak, kita boleh ada dekat dalam local area network tu. Tak semualah. Tolak yang first tu untuk network address, dan tolak yang last tu untuk broadcast address. Maknanya 254 PC kita boleh letak dalam type C punya addressing. Saya nak bacakan. So ni kan 10 bilang 10 10 lah. 20 20 30 30. Sama yang dekat tu. So lepas tu baru kita decide on PC. Kan kita kena ada network address untuk setiap PC dekat dalam dia punya VLAN dia kan. Jadi kita letak lah. Yang ini .11 /24. Maksud dia apa? Dia tiga yang pertama tu sama. Jadi kita letak dot je. Itu 168.1 dekat sini ada sama. Ni semua sama. Ni semua sama ni. Jadi kita letak dot je. Jadi dot 1. Jadi yang ni yang dia punya yang keempat tu kan, kita ambil yang nombor 1 selepas kosong. Kosong ni dia punya address, network address. Jadi kita ambil yang pertama, nombor 1. Dan ni kita ambil yang nombor 2 PC dan seterusnya. Sampai last kali 254 kita boleh letak dalam local area network tu. 255 tak boleh sebab yang ini untuk broadcast. Ini yang last kali. 255 ni bila semua ke 88 bit satu. Okey. Jadi 255 ni tak boleh. Ini namanya broadcast address. Maknanya yang pangkal dengan yang last tu memang tak boleh. Tak boleh ambil network address dengan broadcast address. Itu memang dah digunakan khusus. Tak boleh ambil. Maknanya untuk host punya kita boleh ambil antara 1 hingga 254. Yang ini pun sama juga, ni pun sama, ni pun sama. Jadi dekat sini kita dah bagi dah. Yang ini .1/24 untuk yang VLAN 20. Yang ni pun dua. Jadi kalau awak hoverkan, contohnya dekat sini kan, PC ni, hoverkan cursor, awak nampak tu port fast ethernet 0 dekat PC link up mana dia dah hidup lah. Dan IP address 192.168.1.1. Itu dia punya address dia. Kalau sebelah ni .1.2 lah. Kalau yang ini .20.1 kan, sebab dia VLAN 20. Dekat sini .20.2. Jadi ni dah complete dah satu VLAN. Ni nama dia VLAN 1. Ni nama dia VLAN 20, complete dah. Nak test connection di antara, kita dah configure dia punya IP address tadi. Kita dah tentukan. Nak configure IP address kat sini lah, kita bagi IP address kan. Pergi dekat desktop, ni physical, config, desktop. Lepas tu pergi dekat IP configuration. Dia punya IP tu pilih static, masukkan. Bukan DHCP. DHCP ni kalau kita ada DHCP server kat sini, tapi kita belum sampai dekat situ. Kita guna assign address menggunakan DHCP configuration. Tak, belum lagi. Kita guna static je dulu. So kalau kita tengok dekat sini desktop, kita letak 1.1 .1 tadi. And then dia punya nak subnet mask dia /24. Ni /24, ni 8 bit. Complete semua 8 1 semua 8 ke 88 bit 1. Ni pun semua ke 88 bit. Jadi 8 bit campur 8 bit campur 8 bit, jadi /24. 24 8 kali 3 24 Jadi okey kan. So itu apa nama? Itu dia punya IP address. Kita dah configure ni IP address, ni pun kita dah configure, ni pun kita configure. Ni pun kita dah configure juga. Jadi kita nak test. Sepatutnya ni dengan ni dalam satu VLAN yang sama, dia ada connection dia. Okay. Tapi yang ini VLAN 1 dengan VLAN 2 20 sepatutnya tak boleh ada connection sebab kita dah separate kan. Tapi macam mana nak separatekan ni? Kan dia sambung dekat switch yang sama. Jadi sebenarnya configuration VLAN ni yang ini kita tentukan aja. Kita cuma configure IP dekat sini kan. Penentuan dia adalah dekat dalam switch. Okay, yang switch ni kita configure dia punya VLAN dia. Jadi first kita create VLAN dekat sini kan. Okay. Dalam ni dah ada dia sebenarnya. Saya buat tadi dengan session 1. Okay. Alright, so yang dia punya switch dia, bila kita buka switch dia, dia akan keluar ni, first return to get started. Jadi apa kita buat ialah kita nak apa, kita nak configure dia punya VLAN, create VLAN. Macam mana nak create VLAN? Dekat dalam lab 2
Okay? Dalam lag 2 dia punya configuration, VLAN configuration dia ialah ni. Okay, lag 2, lag 3 ni lag 1, lag 2, lag 3. VLAN configuration ni, creating VLAN. Dia punya command dia interface VLAN VLAN number. Lepas tu bagi address, lepas tu kita upkan dia. No shut tu mana activatekan dia. Saya cuma create VLAN aja tadi, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 30 lah. Jadi dekat sini saya create VLAN. Macam mana nak create VLAN ni? VLAN 1. Okey. Interface VLAN 10, bukan VLAN 1, VLAN 10. Kemudian interface VLAN 20 dan interface VLAN 30. Dan kita create 3 VLAN. Bila kita lepas kita create 3 VLAN, kan kita kena bagi apa? Kan ada 24 port kan. Kita kena bagi port mana yang untuk VLAN 1, port mana untuk VLAN 10, port mana yang VLAN 20. Jadi kita kena bagi ikut VLAN punya tu connection. Jadi kalau you tengok dekat sini VLAN 1 ni, kalau you hoverkan dekat sini, nampak tak FA0, dan dekat sini dekat switch ni FA0/1, maksudnya port 1. Dekat sini port 1. Okey, port 1 tu VLAN 1. Baca dekat atas tu yang kita cucuk tu dekat sini kan, dekat physical tu kita cucuk dekat sini. Ni dekat komputer yang ini .1 untuk VLAN 1. Okey, jadi kalau you hoverkan, okey, nampak tak port fast ethernet 0/1 link up, maknanya dah hidup. Dan VLAN tu nombor 1. Okey, IP tak ada lah kan. Kita tak bagi IP dekat port tu, tak apalah. Dan fast ethernet 0/2 up juga VLAN 1. Okey, maknanya dua-dua ni, yang sini, okey, yang ini fast ethernet 0/1 dekat sini, dekat switch tu, dan dekat sini pun sama, fast ethernet 0/2 yang ini kan. Okey, fast ethernet 0/2. Yang ini untuk VLAN 1. Yang ini ni fast ethernet 0/4 5 dekat sini, fast ethernet 0/3. Yang ni fast ethernet 0/2. Yang ni kan, maksud 4, 3 and 4. 3 dengan 4 dekat VLAN 20. 3 dengan 4 dekat VLAN 20. Nampak tak tu? Dekat atas tu. 3 dengan 4 dekat VLAN 20. Jadi yang dekat sini ni patutnya VLAN 10 lah kan. Ni dekat mana ni? Fast ethernet 0/5 dengan sini fast ethernet 0/6. Jadi 5 dengan 6 ni sepatutnya VLAN 10. Jadi kita kena bagi dia port ni daripada switch ni kepada VLAN 10. Jadi cara dia adalah pergi dekat sini, pergi dekat switch, pergi dekat command dia, command line dia. Kalau nak bagi dia, command dia ialah ni, nak bagi port tu, bagi dekat tu VLAN dia, ialah cara dia pilih fast ethernet tu dulu, lepas tu assign VLAN dekat dia. Okay, assign VLAN. Sini lah, dekat atas tu. Assign VLAN. Enter command, assign VLAN. Sini, pilih fast ethernet tu. Fast ethernet, jadikan dia access, maknanya nak sambung komputer, dan bagi dia kepada VLAN. VLAN berapa? VLAN 10 contohnya. Switch port access VLAN VLAN 10 dekat sini. Okay, jadi cara dia ialah kita ambil. Kita sekarang belum lagi kan, kita sekarang belum bagi lagi ni fast ethernet 0/6 dengan 5 klik pada VLAN 10. So kita sekarang bagi. So pergi dekat sini, saya tekan enter, saya tekan enable. Okay, enable ni, tekan enable, enab, enter. Dia sebenarnya auto complete. That's why dia sekarang dia jadi hash dekat sini. Sebelum ni kan greater than kan, lepas tu sekarang jadi hash. Yang ini untuk nak jadi privilege punya. Lepas tu baru kita masuk configure punya tu, configuration code, configure terminal. Bila kita masuk configuration, dia dah masuk under config. Sekarang baru kita boleh assign yang port ni kepada VLAN 10. Jadi pergi dekat sini, kita enter lagi. Macam mana nama? Interface. Kita ambil interface, saya tekan int tab,
Kemudian fast Ethernet 0 slash, tadi 5 dengan 6 kan, 5. Enter. Lepas tu kita nak, yang ini kita nak sambung dekat PC. Jadi kita guna commander switch port mode access untuk PC. Baru tekan enter. Kan dah untuk PC punya. Kalau untuk kita nak sambung ni ke network yang lain, kita jadikan dia trunk. Jadikan trunk ni untuk upline ataupun downline. Jadikan dia trunk. Jadi cara dia ialah switch port mode trunk. Kalau yang tu switch ke switch. Tapi ini untuk ke PC. Ni PC. So jadi kita letak access. Kemudian baru kita bagi dia dekat VLAN 10. So ni VLAN 10 kan, kita bagi dia VLAN 10. So cara dia ialah switch port access VLAN, access VLAN 10 lah, 10. And then lepas tu dia dah up dah ni, no shut ke apa ke, tapi dia dah up pun, kita boleh letak no shut pun. Kalau masih merah lagi tu kita kena fast forward kan, bagi dia hijau. Sekarang yang ini fast Ethernet 05 ni, kalau you tengok balik, tengok dia dah, tadi VLAN 1 kan, port fast Ethernet 0/5 link up VLAN, sekarang VLAN 10, bukan VLAN 1 lagi. So kita dah bagilah untuk VLAN 10. Tinggal satu je, kita ambil yang VLAN interface 6 pula, up arrow key sampai dapat ni 6, enter. Jadikan dia untuk computer access, enter. Jadikan dia bagi dekat VLAN 10, enter. Dah, simple kan? And then nampak tak merah tu, kita fast forward kan. So basically dah ada tiga VLAN dekat sini. Ni VLAN 1, VLAN 20, VLAN 20 dan VLAN 10. So sekarang ni kita nak pastikan sama ada betul tak betul dalam dia punya network ni, VLAN 10 ni dia boleh communicate. Lepas tu kita test sama ada dia boleh communicate tak dengan VLAN 1. Sepatutnya tak boleh sebab dia berbeza VLAN. So sekarang kita test. Cara nak test ialah kita guna ping daripada guna ping command daripada PC4 ni kepada PC5. Jadi klik pada PC5, pergi desktop, pergi dekat command prompt, and then kita ping. Kita ping ni daripada PC4. PC4 tu berapa dia punya IP dia? IP dia ialah 10.1. Kita belum bagi lagi IP ni dah ada IP. Belum ada IP, so kita kena bagi IP dulu. Pergi dekat desktop, physical copy, config desktop, IP config dekat sini 10.192.168.10.1. Kita just copy je. And then yang ini slash 24 8-bit 88-bit. Okey, yang ini selesai PC4. Kita dah bagi IP. Kalau you hover balik, tengok ada tak IP address? Dah ada kan? Port fast 0 link up IP address 192.168.10.1/24. Yang ini pula. Okey, desktop IP network. Right, yang ini sama. Ni tak boleh. Kan nampak tak? Dah ada tu. Jadi kena nombor 2. Okey, yang ini /24 sama. Okay, by right. Yang ini kita kena apa? Letak dia punya IP dia. IP dia adalah .2/24. Dekat sini apa? .1/24. Make sure you kena label. Tak label nanti awak pening besok. Nanti nak buat apa tu semua testing apa semua tak tahu dia punya IP address dia apa. So dah okey. Kita test pula IP connection dia. Sini kita ping desktop ping 192.168.10.2 yang sebelah dia tu. Kita ping daripada .1 kepada .2. Okey. Dan tekan enter. Kita nampak tak dia ada connection dia. So 0% loss maksud dia ada connection. Ataupun dengan cara lain kita nak buat ialah pakai ni. Ni video. Okey. Video ni ni. Jadi kita tekan ni. Tekan dia punya source dia, and then tekan dia punya destination, and then kita tengok dekat bawah ni. Ni kalau tak keluar kita besarkan. Saya tengok success, successful ke fail. Success kan. Okey, try lagi sekali. Dari sini ke sini. Ni kita nak test connection. Success. Maksud dia ada connection. And then kita test connection daripada sini ke VLAN 10 ke VLAN 1. Okey tak? Daripada VLAN 10
daripada VLAN 1, daripada PC4 kepada PC2. Ni PC2 ialah .1.2. Tengok IP address dia 192.168.1.2 kan. So ni dia punya tu. Fail lah kan, dia tak boleh ada connection. Ataupun pergi dekat sini yang ni. Yang ini apa? .2 kan, 20.2. Yang ini 10.1 kan. So kita ping kan, yang ini juga kita fail dah tadi kan. Kita ni ke sini. Fail ke sukses? Fail kan. Okey lah, maknanya berjaya lah. Kita kena asingkan. Ni okey. Ni dah okey dah. So tu maksud dia tu So local area tu basically dah cover semua local area network tu. Cuma dekat sini yang kita guna ialah copper wire. Okay, ni copper wire. Anyway, copper wire ke fiber optic ke, bendanya dia apa, tak ada beza dekat dalam topologi ni, dia sama je. Kita just link aja. Kalau wireless pun, kalau kita nak bagi dia wireless dekat sini, kita cabutlah kan, physical kita cabut. Ni kita offkan dulu. Dekat bawah ni kita cabut dan kita masukkan. Okay, dan kita on semula PC tu. Kita tengok dia yang ini ni. Tapi dia takkan dapat IP kalau selagi kita tak ada access point. Okay, so untuk access point punya tengok dekat sini. Access point dekat device tu, dekat sini access wireless device ni apa, hub, ni switch, ni router, ni access point ni. Klik pada access point ni, dia akan keluar dekat bawah sini generic. Yang ini router. So ambil yang generic punya tu, access point, dan sambungkan pergi dekat sini. Sambungkan, ini pakai kabel ni, kita sambungkan. Yang ini dekat sini. Yang ini adalah dekat fast internet 02. Okey lah. Ini fast internet 02 ialah VLAN 1. So dia dekat VLAN 1 je. Nampak tak dah ada connection. Kita password dia akan jadi hijau. Okay. Dan kita hover kat situ, tengok ada tak? Ada IP address. Tapi kita punya IP address tu apa? Tak betul. Okay. So kita kena betulkan IP address dia. Pergi dekat desktop, IP config. Kita guna static. Yang ini dot tu kan 192. Okay, 192.168.1.2. Okay, betulkan dulu. Sebab ni apa, dot tu kan. Kita guna static. Sekarang dah okey. Okay, nampak tak? Okay, so kalau kita nak test, okay, of course okey lah kan. Ni fail. Ni dengan sini mestilah sukses kan. Tapi dia tak boleh ke sini. Yang ini yang wireless punya. So kita media dia sama ada wireless ke ataupun wired. Kalau wired dekat sini can be fiber optic. Tapi dekat sini tak ada pun. Ada pun. Ni octal, IOE, USB. Tak ada fiber optic. Tapi sama je lah kan. Ni dengan fiber optic tu dia lebih kurang lagi. Sama je. Okay. Right, so then seterusnya ni topology tadi. Topology tu maknanya apa? Dia punya top views can be physical or logical. Yang logical ni kita sebut sebagai VLAN. VLAN. Kalau yang physical kita sebut sebagai LAN lah. LAN. Dan yang ini sebagai LAN, local area physical. Okay. So yang ini untuk LAN, yang ini untuk VLAN, physical dengan logical. Okay. Right. Kemudian seterusnya ni dia punya topology dia, bentuk-bentuk dia. Yang ring ni untuk ring teknologi, token ring. Dia ada IBM dengan Apple talk, ring, token ring untuk Apple. Kemudian yang ini untuk basically semua-semua lah, line, tree, bus, poly connector, star, tree, mesh ni untuk internet punya teknologi, internet. Okay. Internet yang ini asalnya daripada star, tapi kalau dia ada extra connection tu namanya mesh. Not necessarily in star, mesh. Tapi kalau semua kita interconnect together, nama dia fully connected. Tapi kalau kita interconnect dalam bentuk hierarchical, dekat sini dia punya main, lepas tu pecah pada department. Dekat department ada jabatan punya tu, division lagi, kecil lagi. Tu nama dia hierarchical. Yang ini dalam bentuk tree lah. Okay. Dan line ni untuk kita interconnect. Contohnya daripada Malaysia lalu Singapura. So kemudian terus pergi Japan.
kan, ataupun pergi dekat apa, Australia ke kan, lepas Indo, Australia, lepas tu pergi dekat US, underwater punya tu, undersea punya cable ya. Yang bus ni dekat dalam local area network kecil je. Yang mungkin jauh ni, ni yang kecil ni ni yang intercontinental punya area network okay. So yang tadi tu point to point untuk yang single punya, contohnya ada dua sahaja point, satu dengan ni, itu nama dia point to point okay. Bus tu yang ni bus dekat ujung tu dia ada terminator untuk supaya jangan ada pantulan daripada voltage yang dia keluar, dia patah balik, bouncing untuk nak mengelakkan apa tu, collision okay. Dan star tadi, yang star ni ring or circular ni, ring, potong ring punya, dan seterusnya. Mesh tu dia tak ada tadi ni, mesh fully connected hybrid combination of all this except ring okay. And then daisy chain ni dia macam ni lah okay. Dan network addressing yang tadi saya dah tunjukkan, dia ada 3 jenis addressing kan. Satu yang kita pilih tadi type C punya, dia ada 2 lagi type lain, class A, class A, 2 lagi class lain, class A dan class B. Ni dia punya bilangan PC yang dia ada dekat dalam dia punya kelas tu. Ni bukan 1 bilion, 16 bilion bukan bilion, juta, 16 juta, 16 million. Ni 250 million tapi yang awak kena ingat, ni apa dia, untuk setiap network punya tu dia panggil subnetnya. Macam tadi tu kan, ni subnet kosong, ada yang subnet 1, 2 sampai 250 55 dekat sini. Ada 256 subnet, mula daripada kosong sampai 255. Setiap subnet tu ada sebanyak 256 IP yang last tu kan. Yang ketiga ni subnet, yang last ni host, ada 256 host. Jadi yang host ni tu IP range dia daripada start kosong hingga 255. Tapi kosong ni khusus untuk network address, yang last untuk broadcast address, dan tengah-tengah dia lepas pada kosong satu, sebelum 255, 254. Ni adalah host ataupun node lah, komputer yang kita nak bagi address. Okay, tu broadcast address yang saya sebut tu. Dan inilah broadcast. Contoh kalau katalah kita ada range komputer network yang hanya dia daripada 0 hingga 128, maka yang last tu adalah broadcast, yang first tu address, dan antara first dengan last tu itulah dia punya host yang kita boleh bagi IP address. Ini kalau antara range 0 hingga 128. Macam mana boleh dapat 0 hingga 128? Ini depend on dia punya masking. Ni, yang ni dia pakai masking dia apa? Pakai /24 ke 16 ke 8, ataupun yang apa, variable subnet masking punya. Kalau yang 24 ni /24 dia akan dapat 256. Kalau nak separuh daripada ni 256 bahagi 2, yang ini kena tambah lagi 1. Okey, jadi /25. Jadi dekat sini ni adalah /25 punya net mask. Okey, yang ini /25 net mask, /25. Okey, ini semua ni /25 punya net mask. Kecil lagi, ada berapa? Ada 7 bit dia guna untuk dia punya host dia. Lagi 1 bit tu dia bagi dekat network punya. Network yang mula-mula ada 24, dia terjadi dia jadi 25 tambah 1. Dia ambil yang sebelah kan ada 3 bahagian kan, 192.168.1. Yang ini dah 24. Ni dia punya network. Dia ambil lagi 1 daripada host punya. Host ni ada 8 bit. Dia ambil lagi 1, lagi 7 bit sahaja untuk dia punya host. Jadi 7 bit tu bilangan host dia boleh dapat berapa? 2 kuasa 7. Bilangan IP yang dia boleh dapat, bilangan IP. So, bilangan IP dia adalah antara 0 hingga 128. Ada berapa? 129. Lebih kurang lah 128 tu gitu kan. Tengok dekat sini.
Calculator. 2 kuasa 7 berapa? 2 okay, 2 power of 7 dapat apa? 128 kan? Itulah sebenarnya 128. Okay, so 128 lah. Maknanya 128 IP yang dia boleh dah. Tapi 2 IP, 2 tu kita kena tolak. 2 tu yang pertama network, dan yang last sekali broadcast kita tolak. So actual host punya IP address ialah, range ialah 2 kuasa 7 tolak 2, 20128 tolak 2, 126. Okay, 1 hingga 127. Basically 127 lah. 1 hingga 127 dekat sini. Kosong tak boleh, 128 tak boleh. Okay. So basically 127. Ni calculation dia. Kalau ikut yang ini betul lah 127. Okay. 1 dan last kali 127. Itu selepas kosong, host dia, individual host ya, host dia. Dan 1 sebelum 128. Okay. Subnet mask tu yang tadi tu saya bagi tahu tu maksud dia apa. Subnet mask apa? Separation between address, network address portion, bahagian network address dengan dia punya host portion. Ni host portion ni. Host portion. Host portion tu kat mana? Ni host portion. Ni host. Host ni kan, ni host. Tak boleh nak set. But anyway, dia host lah ni. Yang ni host. Ni host portion. Okay, ni yang ni network portion. Satu network, satu host. So kalau network yang ini /24, maknanya 3 bahagian pertama tu adalah network. Ada satu bahagian yang last tu untuk host. Maknanya ni /24, 24, 32, semua sekali 32, 8 kali 4, 32 kan. Tolak dengan 24 ada tinggal 8 bit je. 8 bit tu lah untuk network. Jadi daripada semua kosong hingga semua satu ke 88 bit. Daripada kosong decimal hingga semua ke 88 bit tu satu adalah 255 dalam decimal. Jadi kosong hingga 255. Maknanya 256 IP. Jadi untuk yang host punya tolak 2 lah, 254 dia IP. Okay. Domain name dalam local area network kita kena ada dia punya address dia. Nak kita namakan sebagai apa, dia punya domain. Address tu dalam perkataan ataupun kita sebut sebagai URL lah. Domain tu maknanya group. Group apa? Company. Untuk company punya .com, untuk normal organization .org. Kalau company kita letak dah .com lah. Okay. Any company kena letak .com.my. Di Malaysia .my lah dia punya tu suffix dia. Kalau kat US .com aja, dekat UK .co.uk dia tak jadi com, dia co je, co.uk. Macam dekat New Zealand pun sama, .co.nz, .co.au Australia. Dia tak ikut US pula, tak mau com. Tapi Malaysia ikut com pula, com.my, com.sg Singapore Organisation Mandatory. Ini network untuk university punya ataupun ISP punya. Okay. And then basically yang ini dia punya apa tu, nature of organization, dia jenis apa. Tapi actualnya dia kena dalam bentuk IP address. Tapi untuk organisation ni tak boleh bagi IP address. Ada 2 sahaja IP yang kita boleh bagi ke organisation, 2 kelas je. Kelas A dengan kelas B sahaja, bukan kelas C. Sebab kelas C ni khusus untuk private punya network. Dekat dalam organisasi, dia bukan dekat luar organisasi. Untuk kita nak akses daripada luar, kita kena guna sama ada kelas A ataupun kelas B sahaja. Okay. And host name ni setiap
komputer, kita kena bagi dia nama. Macam ni kan, ada nama kan. Kita bagi ni PC 1, ni PC 0, PC 4, PC 5. Tapi dia punya actual dia IP, actual nama dia sebenarnya IP dia tu. Itu dia punya nama timbangan dia. Kadang-kadang kita nak sebut IP kan susah. Okey, cuba tu sebut UTH punya IP. Kenapa tak tahu kan. Tapi cuba sebut UTH punya tu address. UTH www.uth.edu.my. Senang kan. Tapi kalau nak sebut IP, awak pun tak tahu kan. So kita nak tahu UTH punya IP. Sebut je pergi dekat sini. Awak boleh tu, boleh ping dia macam kita ping Google kan. Ping Google. Nak tahu Google punya IP, kita ping Google id.com. So besar tu dia kecil dulu. Itu Google punya IP 21658200378. Kalau nak ping UTH boleh tak? uth.edu.my. Tak dapat UTH dia tak bagi. Dia tak bagi dia tu, dia block pinging punya tu. Tak ada. Oh ada juga. Ni 103313421 itu UTH. Okay, UTH punya IP address. Tapi kan lagi senang untuk dia punya URL dia kan. Itu nama dia host, nama host. Okay, so host ni untuk komputer ke, untuk server ke, macam-macam lah nama dia kan. Tank host name Oracle, whatever lah. Dia orang faham, tahu kan, itu nama dia. Lepas tu assigning IP address in alarm. Saya dah ajar awak macam mana nak assign kan. Assign IP address, static IP addressing. Dia ada dua jenis kan IP addressing. Satu yang kita sebut sebagai IP static, satu lagi DHCP. DHCP ni kalau kita ada server yang nama dia DHCP server dekat sini, automatically dia akan assign IP address dekat sini. Tapi kita kena ada lah dekat sini kan. Ambil generic server ni, jadikan dia DHCP server, kita config services DHCP ni, kita on kan dia, on ni off kan, kita on kan. Lepas tu kita setkan dia punya gateway dia. Gateway tu apa? Gateway tu kalau kita ada router yang untuk kita nak keluar daripada company tu, kena lalu dekat sini. Contohnya dekat sini kan, semua ni lalu dekat sini. Itu gateway nama dia. Ni kita kena sambung pergi dekat tu 3 bit internet, kita sambung dekat yang last punya 3 bit. Okey. Dan kita kena bagi IP address ni dekat sini ni, gigabit 0/0. Inilah kita punya gateway. Okey. Ni gateway kita. Jadi kita configkan IP dia. Dia punya 0/0 IP dia, kita kena letak IP address dia ialah, kita taruh contohnya 192.168.200.200. Subnet mask dia 124 lah. Kita on kan dia punya port dia. So then okey lah. Ni dekat router. Ni kita jadikan dia sebagai dia punya tu. Ini yang ini gigabit 2 ni ialah untuk apa nama, dekat VLAN 1, default punya VLAN kan. Okey, jadi kita kalau kita nak bagi default 1 ke VLAN 1, kita bagi VLAN 1. Tapi semua kita boleh bagi. Kita letak default dia punya gateway dekat sini. So kita boleh letaklah default gateway. Ni gateway ni kan default gateway kita 192.168.200.200 kan. DNS server tu dekat server punya DNS lah. Ni DNS ni mana buat server. Yang ni yang DHCP server untuk nak dapatkan tu. So ni default gateway. Kalau nak keluar lah, kalau tak nak keluar tak payahlah kan. 200 plus 100 tadi. DNS server tak ada lagi. So kalau kita contoh nak bagi IP address dekat kawasan VLAN 1 ni, kita kena letak lah. Ni 192, lepas tu 168, lepas tu 168. Lepas tu kita nak dalam VLAN 1 je, 1. Kita nak daripada 100 sampai 150 contohnya. Ni sampai 150. Okey, yang ni 1 juga VLAN 1. Okey, ni 192.
Ni 168. Ni adalah 168. Oh, mask. Oh, sorry. Ni mask 255. Bukan. Oh, sorry. 255 ni naik mask dia. 255. Okey. Okey, 255. Ni kosong. Okey, so maximum number of user kita nak 50 user. Okey, daripada 100 sampai 150 kita on kan. So okey lah. Okey. Dah dapat tu kan. Sebenarnya kalau katalah kita sambung pergi dekat sini, fast internet sambung dekat sini, fast internet 9 ni, dia okey. Jadi kalau komputer ni kita ambil komputer lagi satu, taruh dekat sini. Kita nak dia supaya dapat daripada DHCP server, sambung je dekat sini. Dia dekat dalam VLAN 1, fast forward, dia akan automatically dapatlah pergi dekat sini IP address kita nak DHCP. Automatically dia akan dapat dekat sini requested IP. Okey, dia akan dapat nampak tak? Oh ni tak betul lagi. Dia nak kena 192.168.1 something 100 hingga 150. Okay, kena request lagi lah. Okay, make sure yang ini dalam fast internet 9 ni masih dalam Oh ni IP address tak ada lagi, kita tak set lagi. Patutlah kan, kita kena config dulu. Yang ini sendiri dia punya IP address untuk server tu kita kena bagi .1.200.90. Okay. Okay lah, default gateway tu tak payah pun tak apa kalau tak keluar. So yang ini okey lah kan. So kalau check balik, tu dah, dia dapat dah. Dia dapat 100 ke kan. Oh dia dapat 3. Patutnya 100 tadi kan. Okay, tak apalah. Okay, DHCP. Oh patutlah dia start daripada kosong. Taruhlah 100. Dia akan dapat 100 ni. Okay, so yang ini kita off-kan balik, dia akan dapat 100. Okay, request IP. Tak betul lagi. Ni mungkin sini juga tak betul. Okay. Kita hoverkan tengok 90. Adalah tu dia punya tu. Tapi okey lah, dah boleh dapat lah. Okay, dah boleh dapat lah success. Okay, dah dapat juga tu. Mungkin dia punya configuration sini dia belum accept lagi DHCP. Tu dia tak accept. Dia nak dia sudah kosong juga. Tak apa lah. 100. Okey. So dia okey lah kan. Ni dapat balik DHCP. Tak juga. Ni tak betul lah. Dia belum tu lagi. But anyway, sepatutnya gitulah. Dia tak ambil. Dia masih lagi kosong lagi dia punya configuration dia kosong kan. So anyway, dia boleh dapat juga kan DHCP. So next dah lebih juga kan. IP address, sending IP address tadi kita dah send IP static dengan dynamic tadi Okay. Alright, so okay, dynamic IP address tadi yang kita dapat DHCP, pakai DHCP. LAN hardware. Okay, LAN hardware. Yang ini kalau internet punya, kalau token ring dia ada dipanggil apa nama tu, media access kan. Media access punya equipment NIC. Kalau internet sama ada kalau dekat PC tu NIC. Tapi kalau dekat untuk interconnecting device kita ada apa nama? Itu hub, nama dia hub. Okay, hub. Nama dia hub. Satu lagi yang kita guna tu ialah apa dia? Yang kita guna tu ialah switch. Yang kedua switch. Okay, yang inilah yang kita guna, switch, hub, dan ada banyak lagi lah. Okay, untuk nak interconnect dia guna Wi-Fi punya access point. Okay, Wi-Fi access point tadi kan kita dah buat juga access point. Lagi apa? Kita ada
ada banyak lagi dah kan, servers, PCs, desktop ke whatever kan, desktop, laptop dan macam-macam lagi, ada banyak lagi nak dekat dalam local area network punya hardware, printer, apa semua kan. Okay. So alright, so kita check sendiri lah. Kemudian also make sure that how we choose is compatible. Ni untuk yang nak apa, create apa nama, Unix Linux punya tu, Linux punya network, local area network. So dia kena compatible with Linux or Unix lah. Contohnya Red Hat kan, Red Hat operating system, Mandriva, Mandrake, whatever lah dekat sini. Kalau nak guna Windows, yang compatible dengan Windows punya tu operating system, dia punya NIC lah, dia punya kabel dia apa semua yang compatible. Okay. Kemudian if you plan to use computer in launch access internet via local ISP services, kena ada router. Okay, ada router. Yang tu tadi tu saya dah tunjuk dekat awak, kena ada router. Ni sambung pergi dekat mana? ISP. So ISP tu dekat sini lah, kan, ISP. Apa nama, dekat ni ISP punya cloud, internet cloud. So kita tinggal sambung je kan. Ni yang ISP ni dia, saya tak tahu dia pakai apa ni, pakai internet gigabit. Okey kan, internet ni pergi dekat ISP. Dekat ISP apa, ISP punya router dekat sini, ISP punya router dan ISP punya tu server untuk kita nak dapatkan. Of course dekat ISP dia ada PC dia juga lah kan. Tapi sebenarnya untuk nak dapatkan IP, dia ambil daripada remote access punya server, RAS. Sini nama dia remote access server. Okay, RAS server untuk bagi IP address dekat situ. Pakai dial-up lah. So ni dia sambungan dia terus je sini ke sini. Sini tak tahu ada lagi dekat ni. Ni apa ni? Ni dia punya sambungan dia untuk serial modem OX. Tak ada tu. Okay. So kita ambil yang serial punya lah. Ni serial ni. Ni serial. Okay, ambil serial, sambung dekat serial. Oh sini tak ada serial. So ni kita kena taruhlah serial punya tu. Off-kan, ambil yang serial ni masuk sini. Kita on-kan. Lepas tu kita sambungkan serial. Ni serial yang biru tu fiber board. Ni serial. Ni serial. Ni dengan ni serial. Ni yang ini clocking daripada tu. Ni serial. Oh, ni belum ada lagi. Ni serial pergi dekat sini. Tak ada lagi serial. Oh, patutlah. Kalau off-kan dulu. Kita tadi. Okay, off-kan. Baru lah tu boleh dapat serial dekat sini. Okay, ni clocking, serial, pergi dekat serial. Okay, so dapatlah. Baru sambung dekat server. Server ni pakai sini je. Ni komputer tu router, pass internet tu pass internet juga tu. Ini ISP. Yang ni awak punya. So itu yang dia punya ISP dan provider. Dan wiring, itulah wiring tu tadi ada guna. Kalau yang wired punya dia guna copper wire pakai TP, twisted pair cable. Kalau yang untwisted tu yang dia tak ada tujuan twisted tu untuk dia nak apa, supaya tak ada crosstalk kan, daripada dekat dalam kabel tu, daripada kabel line dia ada voltage punya tu apa, crossing between cable. So baru configure LAN tu lah. Yang configure LAN tu yang saya buat tadi itulah configuration, LAN configuration. Okay. Untuk yang window machine punya macam ni, dia pakai apa, simple je kan. Pergi dekat mana, control panel. Okay, pergi dekat control panel, control panel. Dia slow sikit. Pakai ni je lah, senang. Control panel je. Control panel, buka control panel. Kat sini ni ada control panel. Lepas tu pergi dekat network and internet. Ni untuk configure
configuration tau. Pergi dekat network and sharing center, nak configure dia punya IP address kemudian kita configure. Ni untuk yang Windows punya configuration. Pergi dekat adapter dan pilih adapter. Contohnya internet, saya punya yang ni kabel, yang ini yang wifi punya NIC, ni kabel NIC. Pergi dekat sini, right click and then property. Lepas tu pilih IPv4 sebab kita nak IPv4. Kalau nak IPv6, pilih IPv6. Yang lain ni dia punya protokol yang dia pakai. Contohnya Microsoft, dia guna Microsoft Network Adapter Multiplexer Protocol. Ni semua Microsoft punya client for Microsoft Network File and Print Sharing. Yang ni FTP. QoS ni scheduler, QoS punya tu, protokol punya packet scheduler. Ni link layer kan, Discovery Mapper Responder kan. Ini LLDP ni sama juga, lower link layer punya tu data protokol driver ni. Ni driver yang driver tu lah dekat sini kan, ada driver tu kan. Oh, dekat sini page 5 page 5 ni. Oh, page 5 ni, page 5 ni, page 5 sini. Lagi sikit boleh, lagi 4 minit boleh. Ni driver tu. Ni, lepas tu berapa tadi? 49 ni. Okay. Belum dekat atas. Okay. Windows kan. Oh tak, ni semua dekat bawah ni dia pakai Linux punya. Tapi dia sama je lah. Untuk yang Windows machine punya tu saya tunjukkan yang tadi. Saya tunjukkan tadi kan. Untuk yang NIC punya dekat sini, pergi dekat property. Kemudian kita taruhlah yang ini use the following ni untuk static punya, obtain an IP address automatically untuk DHCP. Itu je yang penting. Of course netmasknya kita kena pilih lah. Contohnya dekat sini kita nak yang VLAN 1 mana kita buat 68.1. Kita ambil dekat sini 100 kat sini. Of course kat sini tu 55 lah. Default gateway kita letak lah DNS server untuk yang dekat sini ni untuk yang untuk kita punya organisation lah, untuk yang web punya server kita katakan. So yang ini yang kita bagi sendiri. Tapi sebab yang ini saya punya router dia ada DHCP, saya tak perlulah. Okay, saya itulah dia yang apa, Windows punya configuration. Yang ini semua dekat sini ni untuk Linux punya configuration. Dia sama juga, cuma Linux ni nampak macam susah sikit, tapi senang je sebenarnya configuration dia. Ni semua Linux punya configuration. Yang saya tunjuk tadi tu untuk Windows punya. So dan testing LAN saya dah tunjukkan dekat awak macam mana nak test. Kita guna ping kan. So macam ni saya ada tu ni saya ada broadband punya tu. Saya boleh ping broadband saya. Okay, contohnya online situ. Saya tak tahu apa saya punya IP sekarang. Saya guna IP config lah. IP config. Saya punya IP adalah 12. Jadi saya punya 1.12. Jadi saya punya broadband ialah .1. Mana itu 168.1.1. Okay. Ni saya punya. Of course adalah connection 0% kan. Awak pun boleh dapat daripada awak kan. Kalau awak nak akses saya punya pun boleh dapat juga direct kan. Okay, kalau awak tahulah. So next adalah last. Ni dah habis ni. Ni testing connection tadi. Okay lah, 0% loss. Kalau 0% loss, dia sama je dia punya Linux punya tu. Macam tadi saya tunjukkan 0% loss kan. Hardware interface, yang ini network interface card antara PC, komputer, laptop dengan network punya tu equipment. Dan transmission technology lagi satu. So saya ingat sampai sini dulu kot. Okay, yang ini dah habis. So last sekali yang ni lagi 2 lah, 3 physical. Tapi sikit je sebenarnya physical. Baik ni baik, nanti kita sambung yang ini kemudian lah. Kita sambung kemudian ni. Sampai dekat sini je dulu.
Okey, boleh? Okey tak? Okey. Session dulu Lebih 11. Okey. Ada soalan tak? Ada simple kan sebenarnya. So, yang penting tu dekat highlight lah. Boleh saya tutup sekarang? Ada soalan kan? Kita dah lebih